sejalan dia seiringnya dia masuk makan siku. Karena tu tuan-tuan, kalau kita tengok ahli-ahli sains, apabila dia mengkaji sesuatu dan dia dapati serupa dengan Quran, ramai hak masuk Islam. Dia beza ahli sains dengan orang mengaji pengajian Islam tetap masuk Islam. Hak mudah perhati. Orang ahli sains, orang bukan Islam, apabila dia mengaji sains, dia kaji-kaji sungguh, dia jumpa teori dia, penemuan dia serupa dengan Quran, maka situ dia tidak ada pilihan kecuali dia syahadah pada Allah. Berbeza dengan orientalis belajar Islam. Orientalis ni kebanyakan daripada mereka belajar Islam nak merosakkan Islam. Karena tu kita tengok ahli sains ramai masuk Islam berbanding dengan orientalis. Dia belajar hal-hal ke timuran, tak berapa nak masuk Islam. Ada kawan amal rakyat musyrik dia seorang orientalis. Dia spesialis dalam kitab Al-Um kitab Imam Syafi'i hak besar. Rakyatlah bucu mana pun dia boleh hurah. Duduk di Yaman belah-belah tahun. Belah bukan sedua tahun, setahun dua, belah-belah tahun. Kecak Arab pasal supaya orang Arab juga, lebih kurang gitu. Tapi tak masuk Islam. Orang tanya, faham molek? Apa masuk? Tak ada hidayah dia tu. Nak kata apa dia? Masalah masuk Islam tak masuk ni hidayah. Betul dia kata tak ada hidayah lagi. Persoalannya ramai juga orang yang tidak sealim itu. Ahli sains dia kaji masuk Islam. Sebab tujuan ngaji, tujuan mengkaji. Kalau tujuan kita mengkaji ialah untuk mencari kebenaran, apabila kita jumpa kebenaran, kita terima kebenaran. Dan kebenaran al-haqqu min rabbik. Kebenaran daripada Allah. Sebaliknya, apabila kajian dibuat hanya semata-mata untuk ilmu, exercise ilmu, dan apalagi kalau untuk merosakkan agama Islam, situ dia tak mari tujuan asal, maka dia boleh kaji dapat ilmu. Sehingga ramailah orang Islam pula ia belajar dengan golongan orientalis tadi, dapat PhD, kelik menjadi maha guru pula di negara masing-masing. Jangan duk pelik kalau kita jumpa seorang pensyarah di universiti, kita tanya tok guru dia siapa? Biasa ya. Namanya kita boleh menjadi tak biasa dengar. Kalau kita tanya nama gapo, dia sebut nama, agama gapo, sudah tentulah tidak Islam. Ramai, tapi lah ni alhamdulillah di Universiti Barat tu ramai pula orang Islam. Ini menunjukkan bahawa tujuan ngaji tadi. Jadi kita dalam belajar Quran ni, asas-asas tujuan pengajian dan ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala letak di dalam Quran ni, kalau kita cuba faham dengan sebaik-baiknya, maka kita akan jadi orang yang sangat alim. Tuan-tuan sekalian, Amor rasa nak sebut sedikit di segi sejarah yang dilalui oleh umat Islam. Sejarah umat Islam ni panjang. Sejak daripada umat Islam yang dibawa, yang dipimpin menjadi nabinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panjang sampai kelar ni. Umat Islam hak sebelum nabi tu umat sebelum tu kita ambil sekat nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar Islam berdasarkan Quran dan sunnahnya dan juga sirahnya. Dan para sahabat apabila dia belajar Quran, dia amal Quran. Begitu juga contoh hidupnya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab mengaji Quran dan belajar Quran ini dengan penuh ketelitian dan keikhlasan kepada Allah, maka umat Islam telah dapat membangun masyarakat dunia. Ini sejarah. Daripada masyarakat hidup dalam keadaan gejala yang berbagai, dengan rokok, dengan samu, dengan curi, dengan pelacuran, dengan judi, dengan arak, dengan buah anak, dengan bunuh orang, dengan peperangan, semua perkara keburukan, gejala sosial, peperangan semua sekali ada.
di dalam waktu Rasulullah sebelum bangkit dan ketika Rasulullah dah lahir pun sebelum mari Islam ni memang penuh dunia ni lagu tu di negara Arab pula tu. Baik, kalau kita tengok itulah masyarakat ya Rasulullah lahir, dan Rasulullah lahir dalam suasana lagu tu setelah Allah Subhanahu Wa Taala beri wahyu pada baginda sallallahu alaihi wasallam dan dia dinyampaikan lama sedikit demi sedikit tersebar Islam, lama-lama jadi ramai dan boleh membentuk masyarakat di Madinah dan ada pemerintah di situ. Kita lihat masyarakat dulunya penuh dengan keadaan buruk, tak molek, akhirnya jadi molek. Sebabnya panduan ada, sebabnya berdasar kepada wahyu iaitu Al-Quran dan hadis. Itu sejarah telah membuktikan bahawa semua masyarakat mengakui itulah masyarakat yang paling baik yang pernah wujud di alam dunia ini. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala pun sebut radhiyallahu anhu. Allah redha kepada golongan para sahabat yang hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meneruskan ajaran itu, dan Rasulullah pun beri rekod khairul quruni qarni, umat yang terbaik ialah umat zaman aku ini. Jadi baik tadi ini satu nilai yang perlu kita sama-sama tengok, sebab nilai ini kadang-kadang berubah antara satu tempat dan satu tempat dan sampai ke masa kita ni. Kita ni kalau kita nilai baik, piti banyak, harta banyak, bangunan comel, jalan comel, itu baik, itu bahagia. Sebenarnya baik menurut Islam ialah baik apabila orang hidup amal berdasarkan ajaran Islam, wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu baik. Kalau nak tengok bangunan zaman Rasulullah, tak ada bangunan lah, tak majulah, maju gapo? Tak ada gapo dari segi prasarana, tak ada benda yang secocomel sekarang ni. Tapi Rasulullah kata khairul qurun qarni, baik di segi ilmunya, di segi dekat dengan Allahnya, di segi takwanya, di segi taatnya, patuhnya, di segi hidup bersamanya, kebersamaannya, semua ciri-ciri yang dikehendaki oleh Islam tu stakar di situ. Karena itulah sahabat lepas tu bertebar ke seluruh pelosok alam membawa kebaikan, menyampaikan kebaikan, dan apabila sahabat pergi dia membawa cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia boleh menerangi tempat yang dia pergi. Itu kebaikan. Sampailah tempat kita ni, alhamdulillah. Mari sini. Boleh jadi kita tak tahu siapa awak bawa agama mari sini. Tak kenal, tak ada sejarah. Orang kita ni tidak dapat mencatat siapa awak mari, tapi itulah yang terbaik. Sampai kepada kita kebaikan-kebaikan itu. Cuma bezanya tuan-tuan, apabila kita perhati dalam sejarah umat Islam setelah kejatuhan umat Islam, Amos selalu sebut kejatuhan umat, tidak kejatuhan Islam. Islam tak jatuh, umat dia aja jatuh. Kadang-kadang kita guna kelima silap, pasak baik tapi kecek tak berapa tepat. Kita sebut kemunduran Islam. Islam bila mundur? Kejatuhan Islam ni jenayah besar ni dari segi bahasa. Salah. Kemunduran umat Islam, kejatuhan, kekalahan umat Islam. Islam tak kalah. Mana kalah Islam? Al-Islam ya'lu wa la yu'la alai. Islam tak kalah, tak pernah kalah. Tak kira Allah kalah. Tak kalah, agama dia tak kalah. Cuma umat dia kalah. Umat Islam kalah kerana tak ikut Islam. Tak ikut Islam. Jadi umat Islam dalam zaman keagungan, kehebatan, pencapaian tinggi, maka kita lihat orang-orang barat pun mari belajar. Orang barat mari belajar. Masa itu barat masih dalam kemunduran, kegelapan, zaman gelap. Mari belajar di timur, di negara-negara Islam, tempat pusat-pusat ilmu. Namun kedatangan mereka ditentang dan dihalau oleh pemimpin dan padri mereka. Bagi mereka bimbang benar kalau orang-orang mereka mari akan turut agama Islam.
Kerana itu ada dibunuh, ada diseksa, ada di macam-macam tindakan yang telah dibuat. Kalau kita baca sejarah, ada puluhan ribu masyarakat mereka yang datang ke timur ni, dia ambil tindakan dengan berbagai tindakan yang keras. Ada yang mati, dibunuh dan sebagainya. Namun ada juga mereka mari ngaji, mereka ambil aspek sains dan teknologi. Hal tu mereka belajar, dan mereka bawa balik ke negara mereka dan mereka kembangkan. Itu zaman kemuncak umat. Kemudian berlakunya juga zaman keruntuhan atau zaman kekalahan, zaman umat Islam dikalahkan oleh orang. Apabila zaman itu umat Islam kalah ni, maka orang kalah ni dia telah membawa diri dan sebahagiannya mari ikut kawasan kita. Apabila mari ikut kawasan kita ni, dia tak bawa sains dan teknologi tu. Dia membawa benda-benda yang kalau kita tengok siapa kita warisi ni, baca Quran ni boleh pahala. Setakat tu ya. Tak faham tak apa. Kita warisi lah ni, siapa kelah ni, kita suruh baca Quran, baca ayat-ayat tertentu pada malam-malam tertentu. Ini adalah kita warisi kekalahan. Hak orang bawa alat sini, bawa Islam tu bagus, tapi dalam zaman kekalahan ni dia orang kalah lagu mana kan? Dia mari lagu tu. Apabila mari lagu tu, kita pun baca Quran tidak ada satu semangat nak faham. Baca Quran tak apa tak faham, cukup dengan pahala. Tanpa menafikan pahala tu sangat besar. Satu huruf 10 kebajikan. Tetapi kalau kita tahu hak kita baca, kebajikan itu bertambah, kebaikan itu bertambah. Kalau kita amal, lagi bertambah. Kalau kita sebar, lagi bertambah. Kalau kita laksana, lagi bertambah kebaikan-kebaikan. Tapi tak, dia mari minimal. Iaitulah dia mari kepahaman yang diwarisi oleh kita sampai ke lelah ni, ialah baca Quran sekadar nak pahala. Dia tak pergi lebih pada tu. Kerana tu kita tak ngaji Quran. Yang kedua, apabila baca Quran ni sempena masa-masa tertentu, seperti ada orang sakit ataupun ada kematian, tu pendekatan yang dibawa. Orang sakit baca Quran, terutama baca surah tertentu, ikutlah nak baca surah-surah mana pun. Jadi itulah Al-Quran dalam masyarakat kita. Dia tak pergi melangkah yang kedua. Hak tu bagus, bukan tak bagus baca Quran tu, tapi baca Quran menyeluruh. Yang keduanya baca Quran biar kita faham. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, kita telah mengorok satu langkah yang baik, iaitu kita baca Quran, lepas tangga dah baca biar betul, baca biar kena dengan makhrajnya gapo kata ni, kita faham. Masyarakat kita tak gerak lagi nak faham ni. Masyarakat kita secara umum, kita bercakap masyarakat baru tahap masyarakat baca Quran. Baca Quran. Di sekolah pun baca Quran, jekoh pun baca Quran. Walaupun beri pengertian itu tidak menjurus untuk betul-betul, tapi nak pelepas mereka baca saja. Khatam Quran, khatam baca. InsyaAllah kita ni khatam lagu lain insyaAllah. Khatam baca dah faham. Kena tahu lah siapa habis lah. Kalau diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita ngaji ni biar tamat. Dia tamat, lepas tu ngaji pula, tamat pula, ngaji pula, tamat pula. Kita khatam Quran ni, alhamdulillah ramai daripada kita khatam Quran dah baca. Itu satu langkah yang baik. Tapi kita kena pula khatam Quran dengan baca faham. Jadi khatam Quran dengan baca faham ni baru kita mula ni. InsyaAllah lepas ni khatam faham, kita khatam. Tuan-tuan, kalau Allah Subhanahu Wa Taala tanya kita, muduk atas dunia apa tahu hidup? 40, 50, 60, 70. Kita aku membaca berapa kali? Membaca berapa kali kita aku? Banyak kali. Hak mana? Dah. Alhamdulillah, bagus. Betul, banyak kali. Dah hak lain-lain. Lain-lain tak baca. Berapa tak baca? Tak ada masa. Masa aku 50 tahun tak ada nak baca. Oh, debek.
50 tahun, 60 tahun tak ada nak baca. Tak ada. Tak reti nak baca. Pamu tak ngaji. Tak ada nak ngaji. Pak lorak kuana lalu. Lorak kuana lalu, tak ada nak ngaji. Amo rasa bahagian ni Allah tanya. Amo yakin Allah tanya. Sebab Rasulullah kata, la tazalu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. An umri fima afna, wa an shababihi fima abla, wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqa, wa an ilmihi madza amila bih. Seorang duk cacat daripada Allah, tak ganyak kaki. Dia tanya, Allah tanya, umur mu habis ke mana? Umur kita yang Allah beri itu 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, buat apa? So dia pergi kecek sikit. Wa an syababihi fima ablah. Tika muda, buat apa tika muda? Lepas tu, wa amalihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqa. Harta ambil mana, belanja ke mana? Wa an ilmihi, dengan ilmunya dia guna untuk apa? Semua ni tanya. Jadi antara tanyanya ialah duduk atas dunia dulu berapa tahun? 40 atau 50 atau 20 atau 30. Faham? Umur sepanjang itu tu buat apa? Macam-macam buat. Kita aku mau baca ke tak? Oh, susah nak jawab ni. Jadi, baik. Kalau baca, Allah tanya. Alhamdulillah, bacalah kitanya. Mu faham ke tak aku kata? Tak faham. Faham buat apa? Tak faham. Baca saja. Faham. Faham buat ke tak aku suruh? Oh, banyak. Berakhir dia berangkai. Jadi tuan-tuan, biar kita mula dengan sedikit, tak apa. Orang kata Allah lewatnya umur 60 baru ngaji. Faham? Boleh hundur ke belakang ke? Tak boleh. Start lah ni. Lepas tu kita minta maaf lah dengan Allah Subhanahu Wa Taala dulu-dulu tu. Tidak ada orang yang paling baik setelah dia insah dan sedar kecuali dia mohon keampunan dengan kecuaian hak dia tak buat hak apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh, atau dia langgar hak Allah Subhanahu Wa Taala larang, dia bertaubat dan mohon keampunan pada Allah. At-taibu minaz zambi kaman la zambalah. Orang bertaubat daripada silap salah seperti orang tak ada dosa. Dan ramai di kalangan umat Islam dia rasa tak dosa tak baca Quran. Dia rasa tak dosa, dia tak salah tak ngaji Quran. Dia rasa tak dosa, dia tak silap, Allah tak marah dia rasa. Kita lagi tanya orang ramai. Audiens kita, masyarakat kita, kalau kita tanya berasa lagu mana ngaji Quran ni? Ngaji ke tak Quran? Kalau dia jawab tak ngaji. Berasa salah ke tak salah kita tak ngaji Quran? Dia tak jawab, tak boleh nak jawab. Dia tak tahu salah ke tak salah. Itu masyarakat kita. Perkara ni boleh jadi orang tidak buat kajian secara spesifik, tetapi umumnya lagu tu. Kerana orang tak cara Quran, ikut dia lah. Kerana itulah tuan-tuan, kita kena perkara ni kita kena pakat sebar dalam masyarakat kita. Pentingnya ngaji Quran dan pentingnya ngaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ngaji Quran dan ngaji hadis, maka sumber ilmu duduk sini. Apa sumber kita boleh pegang sumber ilmu duduk sini, maka kita akan jadi orang paling alim dan paling baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ilmu-ilmu lain itu kena kita kaburkan dengan Quran. Gabung dengan Quran. Sebab semua ilmu ni sumber dia wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita sungguh-sungguh rajin, sungguh-sungguh berusaha, Allah akan buka segala pintu rahmat kasih sayangnya dan pintu taufik hidayahnya supaya kita dapat dapat sebar agama. Dan alangkah bahagianya kalau kita boleh menyampaikan agama Allah kepada seluruh masyarakat. Dan mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang-orang yang diridai Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, merasa setakat itulah ya amba boleh kongsi dengan tuan-tuan pada petang yang berbahagia ini, dan mengucap tahniah kepada yang ikuti daurah selama 40 hari ini, dan juga tahniah kepada sahabat-sahabat kita yang walaupun tak ada 40 hari, yang pentingnya al-musyarakah, yang pentingnya kita bersama-sama di dalam untuk kebaikan diri sendiri dan kebudukan untuk seluruh
masyarakat umat Malaysia. Hanya sekian, wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.